Okey, cuba kira Pizza Hut berapa. Dah kira berapa dapat? Pizza Hut berapa? 27. Berapa? 27. 27. Nandos? 9. 9. Okey, kita check betul tak? Okey, Nandos, Pizza dan Nandos. So kalau kita tambah terus boleh 24 per 100. Jadi berapa tadi? 27 campur 9. 36. Betul lah. Okey, tambahkan pizza dengan Nandos tadi 27 campur dengan 9 dapat 36. Okey, sekarang tukarkan kepada asas 7. Cara yang samalah kita bagikan dengan 7. Guna kalkulator boleh. Okey. Pecahan perpuluhan tukar kepada pecahan. Dia akan nombor bercampur. Ingat ini jawapan dekat bawah. Yang ini baki dia, yang ini asas 7. Kalau 7 kat sini betul lah asas 7. Okey. Okey, kalau ikut cara dia, dia akan buat cara 11. So saya buat cara yang inilah. Okey, 36 bahagi dengan 7. So awak dapat 5/1/7, maksudnya sini 5 baki 1. Okey, bahagi lagi 7. Dapat berapa pula? Okey, 5 bahagi 7. Awak dapat 0.7 ni tukar kepada pecahan. So 5/7 maksudnya 0.5/7. Okey, so sini 0. Ada baki 5. Okey, ada baki 5. So habis baca daripada bawah ke atas. Okey, yang dia tunjuk tu adalah cara pecahan biasalah. So jawapannya adalah 51 asas 7. Okey, 4 markah. Mana-mana cara boleh. Awak nak guna cara atas boleh ataupun cara yang bahagi bawah ni pun boleh. Okey, boleh. Ada soalan tak? Dah belum? Okey, kalau tak faham cara yang ini, guna cara yang bawah ni yang biasa sekolah kita gunalah. Dah? Dah. Okey, soalan seterusnya. Okey, Raja menunjukkan bacaan odometer sebuah kereta baru selepas 3 minggu penggunaannya. Okey, minggu pertama kereta itu telah bergerak sejauh 1713 asas 8, manakala pada minggu kedua terdapat penambahan sejauh 12,034 asas 5 km. Hitung jarak penggunaan kereta itu pada minggu ketiga dalam asas 10. Tunjukkan langkah pengiraan anda. Okey, yang atas ini, kalau awak tengok yang nombor 02863 tu bacaan odometer selepas 3 minggu. Okey, lepas 3 minggu, ini dalam asas 10. Okey, ini dalam asas 10. So, minggu pertama kereta tu telah bergerak sejauh 1713 asas 8. Okey, ini minggu pertama dalam asas 8 Kemudian minggu kedua, pertambahan sebanyak ini. So dia nak yang ketiga, kena tolak lah. Jadi caranya aku nak tukarkan asas 8 dengan asas 5 ni kepada asas 10. Ingat lagi macam mana cara nak kira? Macam mana nak tukarkan asas lain kepada asas 10? Darab. Okey, minggu 1, 1713 asas 8. Minggu 2, 12,034. Minggu 3 tak tahu dalam asas 10. Okey, so beza asas ni tukar kepada asas 10 dahulu. Okey, so cara nak tukar dia inilah. Dia tukar dah. So macam mana nak tukar? Siapa yang tak tahu cara dia? Okey, minggu 1 ni, okey yang belakang ni darab berapa?
Yang belakang darab berapa? 3 darab berapa? Tak tahu. Syasha darab berapa Syasha? Saya kira yang 1713 tu saya dapat 971. Yang untuk saya tukarkan 1713 dulu. Lepas tu 12034 saya dapat 894. Okey, yang belakang ni Kak Iza kata kosong. Kosong sahaja salahkah? Kosong sahaja. Saya tukarkan 1713 tu dengan asas 10 dulu. Tukar satu-satu dulu. Tukar satu-satu tu macam mana? Yang 1713 tu saya dapat 971 asas 10 sebab dah tukar. Okey, maksudnya yang 3 ni kita darabkan dengan 8 kuasa kosong. Sebab dia 8, so 8 lah. 1 tu 8 kuasa 1. 7, 8 kuasa 2. Yang ini 8 kuasa 3. So darabkan 1 darab ini tambah 7 darab ini. Yang ini darab ini darab ini. Tambahkan dapat 971. Faham Okay, sama juga dengan minggu kedua. Minggu kedua asas 5. So macam mana nak tukar kepada asas 10 sebab dia asas 5. Jadi 5 lah. 4 darab 5 kuasa kosong. 3 darab 5 kuasa 1. Kosong darab 5 kuasa 2. 2 darab 5 kuasa 3. 1 darabkan dengan 5 kuasa 4. Okay, awak akan dapat jawapan dia. Okay, 8, 9. Okay, bila dah dapat jumlah dalam asas 10, kita boleh kira lah. Kita tambahkan dulu. 2863 tu adalah untuk 3 minggu. So tolakkanlah dengan yang lain-lain tu. Tolak 971, tolak 894. So dapatlah jawapan dia 998. Okay dah. Dah cakap Di soalan seterusnya. Cikgu. Ya. Apa tadi yang palang tu kan? Palang mana? Apa tu? Alah. Yang nak kira asas tadi tu. Yang ini ke yang saya buat anak panah ni ke? Ke apa? Palang mana? Alah. Soalan ni ke? Ke soalan mana? Soalan tadi tu bahagian soalan satu tadi. Oh, yang bahagi tu. Tu kena bahagi ke apa? Bahagi. Kalau asas 10 nak tukar kepada asas lain, kita bahagi. Oh, okey. Kalau asas lain nak tukar kepada asas 10, kita darab. Okey. Yang lain semua dah? Sudah belum? Dah, okey, dah. Okey, soalan seterusnya. Okey, yang ini Jet pun dah ada jawapan. Yang ni semua dah tahu jawapan dia kan? Apa jawapan dia? Kan dah buat masa tu. Apakah jawapan dia? Dua implikasi bagi jawapan. Jika A sama dengan kosong yang palang tu, maka NA sama dengan kosong. Okay, itu yang pertama. Yang kedua? Jika NA sama dengan kosong, maka A sama dengan kosong yang ada palang. Okey, betul. Okey, ini. Yang kedua ini. Itulah sebab ni soalan sama je. Okey, soalan seterusnya. Yang ni pun dah buat dah ni. Apa jawapan dia? Yang sama kita potong, apa yang tinggal? Apa
Apakah premis tu? G bersilang dengan H, betul tak? Yang minggu tu. Okey. Kita potong jika marker. Okey, yang sama tu dah ada. So yang tinggal yang itu je lah. Okey, itu jawapan dia. Yang bawah tu? Okey, perkataan yang beza ialah dengan bukan. Itu yang berbeza. So maksudnya ini adalah bentuk hujah yang ketiga. Apakah jawapan kesimpulan dia? Okey, jika marker kita potong dulu. Apa ayat yang sama? Bukan satu nombor genap dan nombor genap tu benda yang sama kan. So kita boleh potong yang itu. So kesimpulan dia adalah yang lagi satu lah. Apa jawapan dia? Siapa boleh bagi jawapan? M dan N bukan nombor genap. Betul. M dan N bukan nombor genap. Okay. Yang dekat cerita ni Izzah seorang je yang aktif. Yang lain tak ada respon. Okay, so jawapannya betul. M dan M bukan nombor genap. Okay, yang biru dah ada, so tinggal yang merah lah. Ialah tu tukar kepada bukan. Okay, itu jawapan dia. Okay, soalan seterusnya. Lengkapkan hujah yang berikut. Apakah jawapan dia? Ingat ayat yang sama kita potong, yang tinggal tu bentukkan ayat. Ini pun sebenarnya dalam kelas hari tu sama juga ni bicara teknik tu. Soalan sama ni. Okay, apa jawapan dia? Pentagon pentagon ialah poligon. Betul. Okay, pentagon ialah poligon. Okay, itu jawapan dia. Okay, yang sama 360 sama, peluaran sama, sudut sama, jumlah sama, mempunyai pun sama. Yang tinggal pentagon dengan poligon. So kita bentuk ayat. Pentagon ialah poligon. Okay, yang ini pula. Tulis akas dan songsangan. Ni pun kalau pergi bicara teknik ni sama je soalan ni. Cuba jawab balik. Dan tentukan nilai kebenaran dia. Ingat balik Cikgu Yong bagi nota hari tu. Akas apa? Akas adalah songsangan bagi implikasi. Songsangan ialah penafian bagi implikasi. Kontrapositif adalah akas bagi songsangan. So, apakah jawapan untuk akas bagi implikasi kat atas tu? Dah lupa dah? Akas sebenarnya yang paling senang akas. Akas terbalikkan sahaja. Okey, penyataan dia yang dia bagi yang ini. So kalau akas kita terbalikkan sahaja. Okey, jika dua, itu maka itulah. Okey, akas terbalikkan sahaja daripada penyataan yang dia bagi itulah. Okey, nilai kebenaran dia pula macam mana? Okey, kalau tengok yang belakang tu benar. Okey, bila benar, benarlah.
Jika akibatnya benar, maka pernyataan tu akan jadi benar. Okey, jika akibat dia palsu, ayat tu akan jadi palsu. Tapi jika dua-dua palsu, dia akan jadi benar. Okey, kita tengok songsangan pula. Okey, songsangan dia berlawanan lah penafian bagi pernyataan tu. Okey, simbol tu akan bertukar. Okey, kalau simbol lebih besar, lawan dia adalah lebih kecil atau sama dengan. Okey, dan seterusnya lah. Okey, so jadi songsangan dia akan jadi terbalik macam ni jawapan dia. Ayat yang sama, cuma simbol sahaja yang berbeza. Itu adalah songsangan. Jadi kebenaran dia, kalau kita tengok yang belakang tu palsu, yang depan pun palsu, jadi dia akan jadi benar. Okey, bagi implikasi, kalau dua-dua palsu dia benar. Tapi kalau depan palsu belakang benar, dia adalah, okey, kalau belakang palsu depan benar dia adalah benar. Salah, belakang palsu depan benar dia palsu. Depan palsu belakang benar dia benar. Kalau dua-dua benar, benarlah. Itu beza implikasi. Boleh faham? Boleh teruskan? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey, seterusnya. Okey, cuba jawab soalan ni. Bentukkan satu penafian bagi petaan yang diberikan di bawah dan tentukan nilai kebenaran bagi penafian tersebut. 5 ialah nombor perdana. So, apakah penafian dia? Apakah penafian dia? Tukarkan sahaja. Ialah kepada bukan. Kan yang ni penafian ni. So ayat ni akan jadi 5 bukan nombor perdana. So kebenaran dia benar ke palsu? Lima bukan nombor perdana. Benar ke palsu? Palsu. Okey, betul. Palsu Okey, 5 adalah nombor perdana. So jadi dia adalah palsu. Okey, B. Alhamdulillah. Tentukan sama ada hujah berikut adalah sah atau tidak sah serta munasabah atau tidak munasabah. Berikan justifikasi anda. Okey, hujah. Jika hasil tambah 3 nombor ialah 15, maka min ialah 5. Hasil tambah 3 nombor itu bukan 15. Jadi min bukan 5. Okey, sah tidak sah atau munasabah atau tidak munasabah. Okey, kalau tengok dulu hujah bentuk 1, 2, 3. Kalau ikut susunan, dia adalah sah. Kalau tak ikut susunan, dia tidak sah. Okey, hasil tambah itu bukan 15. Jika P maka Q. Kalau ingat bentuk hujah bentuk 1 yang semua A adalah C. Yang semua tu lah. Okey, kalau yang ini dan jika ni adalah bentuk 2 atau 3. Kalau tengok dia ada berlawanan, maksudnya dia bentuk 3. Bentuk 3 sepatutnya jika P maka Q. Okey. Bukan Q adalah benar, kesimpulan dia bukan P adalah benar. So, jadi yang ini dia tidak ikut susunan, jadi dia tidak sah. Okey, bila tidak sah, jadi dia tidak munasabah. Bila tidak sah, automatik tidak munasabah. Kalau sah, kena tengok balik. Okey, dia tidak munasabah kerana hujah tidak sah. Boleh faham
Okey, kalau dia sah tak sah kena ikut bentuk hujah. Bentuk hujah dia sesuai ke tak sesuai. Betul ke tak betul. Okey, kalau tidak sah memang tidak munasabah. Kalau sah kena tengok pula kebenaran dia lah. Okey, ada soalan yang ini? Yang ini tak ada dalam bicara teknik ni. Kalau ada soalan tanya Boleh? Boleh kita teruskan? Boleh ulang? Nak ulang yang mana? Saya delete satu game. Okay. Okey, nak tahu hujah. Okey, hujah ni kalau kita nak tahu sama ada dia sah atau tidak sah, kita kena tengok dia susunan dia. Hujah ni ada 3 bentuk. Okey, bentuk satu yang itu yang ada guna premis satu tu yang semua. Semua A adalah C. Betul tak? Okey. Lepas tu B adalah C, A adalah C. Itu kesimpulan dia. Lebih kurang itulah bentuk dia, saya tak ingat mana. Tapi yang ada semua tu. Kalau semua tu bentuk satu. Kalau bentuk dua pula. Okay, kalau bentuk dua, dia yang jika P maka Q. Sini premis satu, jika P maka Q. Premis dua, jika P adalah benar, kesimpulannya jika Q adalah benar. Sekarang ni kalau awak tengok ini ialah, ini bukan. So dia sepatutnya ialah bentuk 3. Kalau bentuk 3 dia mesti jika P maka Q. Okey, premis 2 sepatutnya bukan Q adalah benar. Jadi bukan P adalah benar. Okey, sini sepatutnya Q, yang ini adalah P. Okey, yang bentuk 2 tadi salah bentuk 2 saya salah sebut. Jika P maka Q, P adalah benar, Q adalah benar. Bentuk 3 dia terbalik. Dia kena simbol penafian ni lah. Dia mesti ada penafian. Okey, tapi ini dia tidak ikut susunan, sebab tu dia tidak sah. Dia mesti jika P maka Q, bukan Q adalah benar, tapi sekarang ni yang ni adalah P. Okey. Jadi bukan P adalah benar untuk kesimpulan. So sekarang ni dia terbalik, sebab tu dia tidak sah. Boleh faham? Okey, kita pergi soalan seterusnya kalau tak ada soalan lain. Okey, huraikan kenapa hujah induktif di bawah dikategorikan sebagai kuat tetapi tidak meyakinkan. Okey, kenapa dia kuat? Okey, ini kita tengoklah sini. Semua gandaan 4 ialah nombor genap. Kesimpulan dia. Okey, kalau tengok gandaan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Kalau tengok gandaan 4, tak ada yang ganjil, semua genap. So, bila dia betul, maka dia kuat. Kesimpulan benar, jadi dia adalah kuat. Okey, awak dah belajar dah ni, kita ulang balik dia. Okey, hujah ini kuat kerana kesimpulan dia benar. Okey, tidak meyakinkan pula. Kenapa tidak meyakinkan? Sebab dalam premis yang dibagi tu premis 2, premis 3 Premis 3 tu 34 ialah gandaan 4 tu bukan. 34 bukan gandaan 4 kerana premis 3 adalah palsu. Okey, 12 gandaan 4, 28 gandaan 4, 34 bukan gandaan 4. Jadi dia kuat tidak meyakinkan sebab premis 3 tu palsu. Okey, itu je. Boleh faham Kuat kerana kesimpulan benar. Kalau kesimpulan dia palsu, dia lemah. Okey, kalau dia meyakinkan kalau semua premisnya adalah benar. Okay, kalau ada salah satu premisnya palsu, maka dia tidak meyakinkan. Okey, boleh beza Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okey, buat kesimpulan induktif untuk turutan nombor 5, 21, 32 mengikut pola berikut.
Okey, kalau ikut ini, yang mana yang berubah kita gantikan dengan huruf, yang sama kita kekalkan. Okey, yang 5, 21, 30 tu jangan tengok, tutup. Okey, itu jangan tengok confuse. Okey, 1, 2, 3, 4 itu berubah. Okey, yang berubah kita letakkan sebagai N. Okey, kurungan semua sama, 2 sama, kuasa 2 sama, kurungan sama, tambah sama tu kita salin balik. Okey, yang belakang tu pula 1, 4, 9, 16 tu nombor apa? Siapa tahu nombor apa 1, 4, 9, 16 tu? Siapa tahu 1, 4, 9, 16 tu nombor apa? Tak tahu? Ada orang? Tak ada orang? Masih ada dalam line ke? Tak tahu. Tak tahu. Okey, itu sebenarnya nombor kuasa 2 sempurna. Ingat nombor kuasa 2 sempurna? Okey, 1 ni adalah 1 kuasa 2. 4 ini adalah 2 kuasa 2. Sekejap saya tulis. Okey, ini adalah 1 kuasa 2. 4 ni adalah 2 kuasa 2. 9 adalah 3 kuasa 2. 16 adalah 4 kuasa 2. Nampak? Sama dengan depan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuma bezanya dia ada kuasa 2. Jadi kita boleh letaklah yang belakang tu, kita boleh letak sebagai N kuasa 2. Boleh faham So letaklah lagi N tu sama dengan 1, 2, 3, 4. Sebab nombor dia sampai 4 je. So itu jawapan dia lah. Okay, yang berbeza kita letakkan sebagai huruf N. Yang sama semua kita salin balik sebiji sama. Okay. Yang ini pun sama, dia berbeza, maksudnya dia mesti N. So kalau kita tukar bentuk kuasa 2, 1, 2, 3, 4 sama macam sebelah, kita N juga. Tapi dia ada kuasa 2 sama. So N kuasa 2. Okay, jangan lupa letak N sama dengan 1, 2, 3, 4. Untuk dapat markah penuh lah. Kalau awak letak yang depan ni saja, 1 markah je awak dapat kalau bawah ni tak ada. Kalau letak bawah saja, atas tak ada, kosong. Yang atas ni mesti ada. Okay? Boleh? Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan operasi set. Tunjukkan perbezaan lorekan antara hubungan M persilangan L dan L persilangan M. Okay, ni soalan dia macam mana Saya tengok soalan dia. Oh, dia bagi 2 kurungan. Okay, so awak kena lorek dua-dua lah. Kotak pertama tunjukkan M persilangan N kesatuan L. Okay, macam biasa nak tahu kalau macam banyak ni awak tak confuse, letakkan ruangan kotak kosong tu dengan nombor. So, M persilangan L maksudnya M ialah 2, 3, 4. N 4 dengan 5 persilangan. Kalau masam ni maksudnya yang apa? Sama. Yang sama. So apa yang sama antara M dengan N? Apa yang sama antara M dengan M? Tak dia bagi kat sini. Tak bagi. Okey, M kalau kita tengok M dekat sini ialah 2, 3, 4. N ialah 4, 5. Dia punya ni. Okey, M. Unsur dia adalah 2, 3, 4. N unsur dia adalah ni 4 dengan 5. So apa yang sama? Apa yang sama dua ni? Empat. Okey, betul 4. Okey, so 4. L sama dengan apa? Ya. Okey, 2, 3, 4. N 4, 5. So L 1, 2. Dia tak letak kurungan ni.
So yang sama 4 dengan 1 dan 2. So kalau kita combinekan semuanya dia akan jadi 4, 1, 2. So kita lorekkan 4, 1 dengan 2. Ini untuk yang pertama. Boleh Ini sepatutnya dia letak koma ni, nanti kan confuse. Dia sepatutnya ada koma. Ada koma, ada koma. Ada koma, ada koma. 4, 1, 2. Okey, yang kedua pula. Cuba lorekkan. L kesatuan M pelengkap. L ialah 1, 2, M ialah 2, 3, 4. Kita combine dulu dua-dua tu yang bukan dia. Yang bukan L dengan M. So jawapannya adalah 3. 3. Ya ke? 3 bukan. Yang bukan L kesatuan M. Ingat dia ada pelengkap. Okey, jawapannya adalah 5. Okey. 5 betul. Okey, kalau kita tengok. Okey, L ialah 1, 2. M ialah 2, 3, 4. Okey, dia ada pelengkap pula. Maksudnya yang bukan 1, 2, 3, 4. So 5 lah. 1, 2, 3, 4 tu yang bukan dia. Sebab dia ada pelengkap. So jawapannya 5 sahaja. So itu jawapan dia. Boleh ada soalan tanya Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Gambar rajavan di ruang jawapan menunjukkan set A, set B dan set C dengan keadaan set semesta A, kesatuan B dan C. Berdasarkan raja di ruang jawapan, senaraikan unsur bagi set A dan set B pelengkap. Set A dan set B pelengkap. Dia mula-mula nak senaraikan unsur dulu. Okey, lepas tu baru lorekkan kawasan A persilangan B kesatuan C pelengkap. Senaraikan unsur dulu. Senaraikan unsur. Mesti ada kurungan bracelet lah. Dia senaraikan unsur, mesti ada kurungan bracelet. Okey. Okay. So unsur bagi set A adalah semua yang dalam bulatan merah tu lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey. Set B pula, B pelengkap. B pelengkap yang bukan B. Yang bukan dalam kawasan merah tu. Yang bukan dalam kawasan merah, maksudnya yang luar tu lah. Okey, 1, 2, 4, 5. Okey, senaraikan unsur saja dapat 2 markah kat situ. Kejap dia. Sabar, sabar, sabar. Okey. Seterusnya, lorekkan kawasan. Dapat dah. Kawasan mana yang awak lorekkan? Okey, yang ni tak perlu labelkan pun tak apa sebab dalam kotak tu sudah ada unsur. Okay, siapa dapat jawapan dia? Kawasan mana yang awak lorekkan? Kalau
Kalau A bersilangan dengan A bersilangan dengan B tu saya dapat 3. Tak tak, Cik? Kalau soalan macam ni, awak kena buat dalam kurungan dulu. Oh, Kita kena buat kurungan dulu, dapat jawapan ni baru kita tengok A dengan jawapan sini. Okey, cari yang dalam kurungan dulu. B kesatuan C pelengkap sama dengan apa? Ada yang dapat jawapan? Okey, kita tengoklah jawapan dia. Okey. Okey, yang ni awak tengok nanti penting tak payah tengoklah. Okey, B kesatuan C, kalau kita tengokkan B kesatuan C adalah 5, 7, 3, 8, 9. Tapi dia punya pelengkap, jawapan dia 1, 2, 4 lah. Okey. Dan ni kita abaikan dulu. A kita tahu 1, 2, 3, 4, 5, 7. Okey, B pelengkap. Ini abaikan. Okey, so awak dapat 1, 2, 4. So jawapan dia adalah 1, 2, 4. So lorekkan 1, 2, 4 sahaja. So jawapan dia adalah yang ini. Okay. Okay, kalau awak tak buat cara ni pun tak apa. Katanya awak buat cara yang macam gini. Ini yang cara saya buat lah. Okay, A persilangan, B kesatuan C pelengkap kan. Okay, A kita tahu A macam depan ni lah. A ialah 1, 2, 3, 4, 5, 7 bersilang dengan B kesatuan C pelengkap, B dengan C dah 5, 7, 3, 8, 9. So pelengkap dia adalah 1, 2, 4. 1, 2, 4. So persilangan yang sama adalah 1, 2, 4 lah. 1, 2, 4. Kalau depan ni awak tak faham, yang mana awak faham je lah. So 1, 2, 4 tu kita lorekkan. Itu jawapan dia. Ada masalah soalan ini? Izzah betul 1, 2, 4. Bagus. Seterusnya. Diberi set K ialah nombor kuasa 2 sempurna. Set L ialah 9, 16, 25. Lekatkan gambar Javan dan ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara set K dan set L. Kalau nombor tengok kan, nombor kuasa 2 sempurna ni bermula dengan nombor berapa? Siapa ingat? Tadi saya baru terangkan. Nombor kuasa 2 sempurna ialah? 1. 1 lagi? 4. 12 bukan. Ini 1 kuasa 2. Ini 2 kuasa 2. Lepas tu 3 kuasa 2 sama dengan? Berapa 3 kuasa 2? Berapa 3 kuasa 2? Tak tahu. 9, 16, 25, 36 dan seterusnya lah. 49. Itu adalah nombor kuasa 2 sempurna. L dia dah bagi 9, 16, 25. So kalau awak tengok, semua L ada dalam K. Bermaksud L tu adalah subset kepada K. Semua L ada dalam K. Jadi L tu mesti ada dalam K lah. Lukis je L tu dalam K. Bentuk apa terpulang? Tak kisah. Bulat boleh, segi-segi boleh, 4 segi pun boleh. Tak ada masalah. So itu je lah. Tak perlu letak nombor sebab apa K tu terlalu banyak. Hanya lukis sahaja. So itu je jawapan dia. Soalan yang kedua pula, pada ruang jawapan di bawah, lukis gambar Javan yang mewakili situasi berikut. P nombor genap, Q nombor ganjil, R nombor gandaan 3. Genap dengan ganjil ni ada persilangan tak? Ada tak nombor yang sama genap dengan ganjil?
Ada tak? Ada tak nombor ganjil? Dia pun nombor genap. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada kan? Okay, so tak ada. Jadi P dengan Q tu dia tak boleh bersilang. Sebab apa? Sebab dia tak ada nombor yang sama. Okay, nombor gandaan 3 pula. Gandaan 3. Gandaan 3 apa nombor gandaan 3? Siapa boleh bagi? Apakah nombor gandaan 3? Nombor gandaan 3 bermula dengan apa? Gandaan 3 maksudnya adalah sifar 3 lah. So dia mesti bermula dengan ayat 3. Lepas 3 apa? 6, 9, betul lah 12. Sifar 3 lah. 15, 18 dan seterusnya. Okay, kalau awak tengok gandaan 3 ni, ada tak nombor ganjil, nombor genap? Ada? Ada ganjil, ada genap kan? Okay, so sekarang manakah kedudukan R tu? Disuruh lengkapkan ruangan itu, dia lukis P je. QR tak ada. So mana nak letak Q, mana nak letak R? R tu dia bersilang dengan P dengan Q kan? Ya, betul. Okay. So P dengan Q tak boleh bersilang. Okay, tapi R tu dia boleh bersilang dengan P dan juga Q. So dia berada tengah-tengah lah. Okay. So awak akan dapat bentuk macam ni lah. Okay, bentuk terpulang. Awak nak guna segi 4 ke segi 3 ke, bulat ke, terpulang. Bebas. Tapi inilah kedudukan dia. P dengan Q jauh, R berada di tengah-tengah. Okay, itu jawapan untuk soalan ini. Boleh ya? Kalau ada soalan, tanya. Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, nyatakan hubungan yang diukili rantau berlorek. Okay, yang ni awak kena fikir sikit lah. Dia dah lorek, kita nak bagi hubungan dia je. Okay, kalau awak tengok soalan ni sebenarnya senang je ni. Okay, kalau awak tengok kawasan ini. Ya. Okay, kalau ini maksudnya apa ni? Apa maksud ni? Dia bersilang maksudnya samalah X sama dengan Y. Bukan X sama dengan Y. X bersilang dengan Y. Y. Yang ini Z ni penuh. So kalau ini dengan ini, kalau kita combinekan, kita kena letak apa? Dia bersilang ke dia bersatu? Senyum ke masak? Okay, ini orang tahu dia bersilang. Yang ini Z. So jawapannya adalah bersatu lah. Ini bersatu dengan ini, kita ambil semua ni lah. So jawapannya adalah ini. Itu hubungan dia. Faham eh? X bersilang dengan Y. Kesatuan Z. Itu jawapan dia. Okay, soalan seterusnya. Nyatakan hubungan asid diukili oleh kawasan berlorek. Okay. Kalau tengok yang ini sahaja berlorek. Okay, yang ini tak berlorek. Jadi kita boleh kata yang inilah. Kalau ini maksudnya kalau ini tak berlorek, N tak berlorek ni maksudnya N ni apa? N apa ni? Mesti je. Jawapan dia N pelengkap. N pelengkap maksudnya yang inilah. Sebab semua N tak ada lorek. Bila semua N tak ada lorek, maksudnya N pelengkap lah. Yang kat luar tu dia berlorek. So jawapan dia adalah ini sahaja. Boleh eh? Okay, kita pergi soalan seterusnya. Okay, nyatakan hubungan yang diwakili, hubungan set yang mewakili kawasan berlorek gambar Javan. Okay, kalau awak tengok. Okay, Z semua penuh. Y tak penuh. X pun tak penuh. Okay, saya bagi jawapan lah. Okay, untuk yang ini kita boleh kata Y pelengkap. Okay, Y pelengkap kita akan dapat yang X tu.
Okay, yang Z ni pula adalah Z, kesatuan Z. Okay, Y pelengkap maksudnya yang bukan Y, tapi bila dapat Z, kita dapat Z lah. So, jawapan dia inilah. Inilah jawapan dia, Y pelengkap kesatuan Z. Okay. Dah, boleh? Kalau ada soalan tanya, tak faham. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada, okay, faham Okay, soalan seterusnya. Masih lagi soalan set. Lengkapkan gambar raja Venn pada ruang jawapan untuk menunjukkan hubungan antara set P, Q dan R yang berikut. Okay, P dan R. Set kosong, ini simbol set kosong. Maksudnya P dan R set kosong bermaksud P dengan R tu tak boleh rapat. Dia tak ada persilangan. Okay, R persilangan Q sama dengan Q, ini bermaksud okay, Q tu adalah subset kepada R ataupun dengan kata lain Q tu berada di dalam R. Okay, jadi macam mana nak lukis yang pertama tu? Okay, sepatutnya awak dapat macam ni lah. Okay, dia R tu dia tak boleh rapat dengan P, so jarak dia jauh. Dan Q tu dia mesti berada dalam R. Okay. R persilangan Q sama dengan Q maksudnya yang inilah. So ini jawapan untuk nombor 1. Bentuk apa tak kisah bentuk awak nak buat bentuk apa tak kisah. Okay, nombor 2 pula, P persilangan R tak sama dengan set kosong. Bermaksud ada persilangan. So P dengan R tu kena bertindan lah. Dan P kesatuan R adalah subset kepada Q. Okay, P dan R tu dia kena bersilang sebab dia bukan set kosong. P kesatuan R adalah subset kepada Q. Okay, maksudnya P dengan R ni dia berada dalam Q. So Q tu kena besar. Sebab dua-dua tu berada dalam Q. Subset kepada Q tu maksudnya dia berada dalam Q. Yang ini kecil, yang ini besar. So ini jawapan dia. Okay, boleh? Okay, boleh kita teruskan? Okay, saya teruskan Kalau tak sempat bagi tahu Okay, seterusnya. Okay, gambar raja Venn di bawah menunjukkan temu bual yang dijalankan terhadap sekumpulan pelajar mengenai jenis aplikasi media sosial yang terdapat dalam telefon bimbit. Diberi F ini Facebook, T Twitter, I Instagram. Okay, berdasarkan gambar raja Venn di atas, nyatakan bilangan semua pelajar yang terlibat dalam temu bual tersebut. Bilangan semua pelajar yang terlibat dalam temu bual tersebut. So macam mana kita nak cari jawapan dia? Semua sekali ada berapa? Okay, tambah je lah. Jumlah semua pelajar tambahkan. Semua ni tambah. Okay, jawapannya awak akan dapat 123. Okay, sebab dia nak semua pelajar terlibat. Okay, yang nombor 2, bilangan pelajar yang memiliki aplikasi Facebook atau Twitter sahaja. Okay, ini atau Twitter sahaja. Dia ada Facebook, dia ada Twitter. Maksudnya Instagram dia tak ada. Okay, so Instagram kita out. Sebab dia atau, so kita boleh ambil 3 ni. Facebook sahaja boleh, Facebook dengan Twitter sahaja boleh, Twitter sahaja pun boleh. Itu maksud dia. Okay, Facebook atau Twitter sahaja, maksudnya Instagram jangan tengok langsung. Tutup Instagram ni. Instagram tak ada. So, 1, 2, 3 lah jawapan dia. Okay. 35 campur 21 campur
17. Itu maksud dia Boleh faham Tak faham tanya. Okey, dapatlah 73. Okey, saya teruskan. Okey, soalan teori graf. Soalan set tadi ada soalan tak? Kalau ada soalan set tanya sebelum kita masuk teori graf. Kita masih lagi soalan form 4 ni. Okey, kalau tak ada terus ke teori graf. Okey, cuba jawab soalan ni. Lukis satu graf berdasarkan maklumat yang diberi dan kemudian nyatakan dua alasan kenapa graf tersebut bukan sebuah graf mudah. Okey, V tu adalah bucu. E tu adalah tepi. Jadi awak cuba lukiskan bucu dulu. Setiap lukisan graf kita kena buat bucu dulu. Bentuk macam mana terpulanglah. Okey, labelkan. Awak buat bucu PQRS, labelkan. Kemudian barulah sambung ikut dia punya tepi ni. Okey, sambung P ke Q, P ke R, Q ke R, Q ke S dan seterusnya. Okey, kita buat bucu dulu. Bentuk macam mana terpulang. Okey, dah labelkan. Sambung PQ, PR. Okay. Macam mana nak dapat select point balik Tak ada. Okay, PR, QR, QS, RR. RR bermaksud gelung. QS ada dua. Okay, RR adalah gelung. Kemudian RS. Okay, bentuk macam mana dapat? Asalkan semua tepi ada, betul. Okay, kenapa dia bukan graf mudah? Okay, kalau awak tengok, dia ada. Yang pertama ada gelung pada bucu R. Okay, graf mudah dia tak ada gelung, dia tak ada berbilang tepi. So, itu sebenarnya alasan dia. Okay. Itu sahaja. Berbilang tepi antara bucu Q dan S ada berbilang tepi. Okay, itu kenapa dia bukan graf mudah. Ingat graf mudah dia tiada gelung, tiada berbilang tepi. Garis lurus je. Itu adalah graf mudah. Okay, boleh? Okay, soalan seterusnya. Tentukan bilangan tepi yang perlu digugurkan bagi menghasilkan satu pokok. Okey, itu saya dah terangkan pokok tu macam mana. Okey, syarat pokok yang pertama, bilangan apa? Bucu dengan tepi dia macam mana? Yang mana lagi banyak? Siapa ingat? Kena tambah dulu semua kan. So baru kita tahu yang mana paling minimum. Betul tak? Tak, sekarang ni kita nak buat pokok dulu. Kalau nak buat pokok, kita kena tahu dulu bilangan bucu dia berapa. Bilangan bucu ada berapa? 5. Bucunya ada 5. So kalau pokok, kalau bucu 5, tepi dia kena ada berapa? 4. 4. Okay. So kita kena sekarang tepinya ada berapa? Tepi 7. dia ada 1, 2, 3, 7 4, 5, 6, 7. Jadi kita nak 4 saja, kita kena buang 3 tepi. Okay, dia nak minimum, jadi kita kena buang yang besar-besar lah. Kita cuba buang 10, kita cuba buang 8 dengan 12. Jadi tak pokok. Okay, salin balik. Bucu mesti semua ada. Okay. Okay. Kita dah buang yang paling besar. So 6, 5, 4, 6. Dia suruh lukis tak? Oh, dia tak suruh lukis. Okay. So kalau tak suruh lukis tak apalah, kita tulis je lah.
Okay, macam yang ditulis tu. Okay, so pemberat minimum yang tinggal 6, 5, 6, 4. Okay, tambahkan yang tinggal tu sahaja. So dapatlah jawapan dia 21. Okay, sudah? Boleh? Sekarang dah pukul berapa? Hadis Iman. Nasib saya mana? Sini. Boleh dua aja. Okay, banyak lagi masa. Okay, soalan seterusnya. Okay, raja di bawah ialah graf pemberat tak terarah yang menunjukkan jarak dalam km antara 5 lokasi utama sebuah bandar. Lukis dua subgraf bagi graf itu dengan mengekalkan jumlah bucu yang sama. Kemudian hitung jumlah pemberat pokok, maksimum pokok yang mungkin. Okey, subgraf. Subgraf yang ini syarat dia nak semua bucu kena ada. Jumlah bucu dia sama. Okay, subgraf sebenarnya awak ambil satu bucu pun boleh. Satu bucu tak boleh lah. 2 bucu sahaja awak ambil pun boleh. Untuk subgraf asalkan dia daripada graf. Okey, dia ada 5 bucu. Kalau subgraf biasa awak ambil bentuk ini sahaja boleh, nak ambil ini sahaja pun boleh, terpulang. Tapi syarat di sini dia dah bagi dah, disuruh kekalkan jumlah bucu yang sama, dia suruh lukis 2 subgraf. 5 bucu ni kena ada, so yang lain tu terpulang lah, awak ambil yang mana-mana. 5 bucu ada, tepinya ambil je, asalkan semua tepi yang awak ambil tu daripada graf ini. Okay, jangan tambah graf sendirilah. Ambil sahaja, faham tak? Okey, 2 subgraf menggunakan jumlah bucu. Okey, ini yang asal. Okey, awak boleh buang satu sahaja. Terpulanglah dia sebenarnya nak buang banyak pun boleh. Okey. Ataupun awak boleh mana-mana je. Sebenarnya jawapan lain pun boleh terpulang. Okey, tapi sekarang ni dia nak cuba hitung nilai pemberat. Okey, nilai pemberat maksimum yang mungkin. Maksudnya kita buang yang paling sikit lah. Okey, kita buang yang paling sikit. Pokok. Okey, bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Okey, pokok gugurkan 3 tepi yang paling kecil. Sebab dia nak maksimum. Ayat di sini maksimum, jadi nilai dia mesti yang berat-berat semuanya. Okey, yang kecil 2, 3 dengan 6. Boleh ke? Okey, so betul lah. Tinggallah 5, 6, 7, 10. Okey, 2, 3, 5. Kita buang 5. So tinggallah 5, 6, 10, 7. So dapatlah jawapan dia 28. Boleh? Ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya. Okey, boleh kita teruskan. Okey, soalan seterusnya. Okey, ini senang. Cuba jawab. Nyatakan set tepi bilangan darjah. So set tepi dia ada berapa? Senaraikanlah. So kalau unsur kena dalam kurungan. Okey, itulah set tepi dia. AB, AC. Awak rapatkan pun tak apa, tak payah koma. AB, koma AC, koma AD, koma AD, koma BC, koma
BB, gelung BB, kemudian CD. Okay. Mesti ada bracelet. Okay. Awak tulis macam ini pun boleh, tak ada masalah. Okay, awak tulis macam ini pun boleh. Okay, A, B tak ada koma. Maksudnya ini baru koma. A, C, A, D, A, D, B, C, B, B. Oh, ini tak ada koma. Dengan C, D. Ya, macam ini pun boleh diterima. Okay. So, itu jawapan untuk nombor 1. Bilangan darjah. Ingat bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi. Ataupun awak kira ini berapa darjah, tambahkan dengan ini, tambahnya tambah ini. Okay, 2 kali bilangan tepi lah, senang sikit. Tepi ada 7. So 2 kali 7, jadi bilangan darjah dia adalah 14. Okay, bilangan darjah adalah 2 kali bilangan tepi, so 2 kali 7, jadi jawapan dia 14. Okay, sudah? Okay, sekarang yang ni soalan ni dia dah bagi pucu. Dia suruh apa ni? Nak bucu bagi satu graf terarah. So kena ada arah lah ni. Graf terarah. So garis mesti ada anak panah. Okay, bucu semua sudah ada. P, Q, R, S, T. Kenapa ada U? Oh, yang ni kita tinggal U. Okay, QP. So kita sambunglah QP. QP maksudnya Q ke P. Okay, yang ni salah sebab P ke Q So dia mesti ke atas QP. And then PR, QR, SR, ST, RT, U. Okay, QQ adalah gelung. Okay. Dapatlah markah penuh. Okay, gelung anak panah ni sebenarnya tak kisah mana-mana. Anak panah ke atas ke bawah tak kisah sebab dia gelung. Dia boleh dua hal. Q ke Q. Okay, so ini jawapan untuk soalan B. Boleh buat sendiri kan? Okay, kalau tak faham nanti boleh tengok PowerPoint ni balik lah. Saya akan share nanti. Okay, soalan C. Jadual di bawah menunjukkan nama murid yang meminati beberapa jenis sukan di sekolah. Wakilkan maklumat ini diberi dalam bentuk rangkaian. Okay, so sekarang kena tentukanlah yang mana tepi, yang mana bucu. Okay, so sekarang murid tu adalah bucu. So kita buat dulu bucu. Anis, Yu, Razak. Anis, Yu, badminton. Yu, Razak, bola sepak. Lepas tu, Anis, Razak, tenis. Anis, Bella pula. Anis, Bella, bola tampar. Razak dengan Bella. Razak dengan Bella, jatuh. Dash dengan Anis, bola jari. Okey, bentuk tak kisah macam mana asalkan sambungan awak tu betul. Awak letak dus ke atas pun boleh. Kat tepi sini pun boleh, tak kisah. Okey, asalkan tepi ni awak sambung tu betul. Okey, awak akan dapat markah penuh. Okey, dia ada banyak jawapan lah. Awak bentuk jawapan lain pun boleh. Okey, kalau ada jawapan lain awak hantar pada saya, tak apa, saya cek. Okey. So, dia boleh banyak. Cuma inilah. Yang ini diletak ini sebagai murid, sukan ni sebagai tepi. Kalau jumpa soalan macam ni, awak tentukan dulu yang mana bucu, yang mana tepi.
Okay, lepas tu barulah kita boleh buat bucu dulu, baru tepi. Tak ada soalan tanya Okay, sekarang dah masuk soalan ketaksamaan linear. Teori graf tadi ada soalan tak? Ada apa-apa yang tak faham? Okey, cikgu. Okay. Okay, kita tengok ketaksamaan linear. Ketaksamaan linear tak banyak saya rasa soalan ni. Okay, pada graf yang disediakan, loreka rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Y lebih kecil 3x tambah 5, Y lebih besar pada X dengan Y lebih kecil sama dengan 5. Okay, kalau tengok dekat graf ni, dia ada dua je. Yang ini dengan yang ini. Yang ini tak ada. Jadi awak kena tambah sendiri dia punya ketaksamaan. Kena buat. Okay, barulah kita boleh lorekkan. Okay, lukis garisan yang belum ada. Okay. Kalau garis yang ada sama dengan ini, garis padu atau garisan penuh. Kalau tak ada sama dengan, dia garis putus. Dotted line. Okay, so garis yang belum ada adalah Y lebih kecil atau sama dengan 5. So dia ada memotong paksi Y lah. So ini adalah Y sama dengan 5. So dia garis padu lah. Sebab dia ada sama dengan. So kena buat garis padu dekat sini. Lepas tu baru kita boleh lorekkan. Okay, yang pertama ini lebih kecil atau sama dengan bermaksud graf ini kawasan bahagian mana? Kecil sama dengan kawasan mana? Belah kiri. Lebih Belah kecil. bawah. Okay, kalau ini sebelah inilah kan? Kiri lah kan? Kiri ke? Okay, kalau besar atas atau kanan. Kalau kecil bawah atau kiri. So sekarang ini Y dia lebih kecil. So lebih kecil bahagian bawah lah. So bahagian bawah. Okay, ini lebih kecil. So dia bahagian bawah. Kemudian YX ni bahagian bawah juga. Besar. Besar bahagian atas. Dan Y sama dengan 5 bahagian bawah. Lebih kecil. So kawasan berloreknya kalau awak tengok. Okay, ini kawasan dia. Saya lebih suka yang tak ada sama dengan tu, yang tak ada right tu. Makna kawasan yang ada 3 right, itulah jawapan dia. So inilah kawasan berlorek dia. Okay, selesai. Dapatlah markah dia. 3 markah. Okay, boleh? Nota ni awak tak sempat tak apa. Saya bagi PowerPoint, awak tengok balik. Okay, pada graf yang disediakan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Ini. Okay, kalau tengok dekat graf ada 2 sahaja. Okay, yang ini dah ada. Yang ini pun dah ada. So yang tak ada X tambah Y lebih besar dengan 6. Ini awak kena buatlah graf sendiri. Kalau X kosong, Y 6. Kalau Y kosong, X 6. So awak dapatlah garisan dia macam ni. Okay. So ini kawasan berlorek dia lah. Okay, saya unduhlah kalau awak tak nampak macam mana nak buat. Kita conteng. Okay, saya tunjuk macam mana nak buat jawapan dia. Okay, yang ini Y lebih besar daripada X tolak 2. Y lebih besar maksudnya kawasan atas. Ini graf dia. So, kawasan atas adalah kawasan ini. Ini semua kawasan atas. So, kita tandakan semua ruangan atas. Okay, X tambah Y lebih besar daripada 6. Lebih besar pada 6 pun kawasan atas ini graf dia. X tambah Y lebih besar pada 6. So, ini atas, ini atas, ini atas. Atas garisan itu. Okay, ini atas. Kemudian, yang ini pula Y lebih kecil daripada 6. Y lebih kecil maksudnya bahagian bawah. So, ini bawah, ini bawah, ini bawah, ini bawah. Ini bawah, ini bawah, bawah. Ini semua bawah ni. Jadi, kawasan yang ada 3 hanyalah kawasan ini. So, kita lorekkan kawasan ini.
Okey. Lepas tu jawapan dia macam ni lah kita dapat. Okey, kita masuk kawasan pengurusan kewangan pula. Aduh. Boleh teruskan? Berapa minit lagi kita ada? Ada Iman? Okey, baru 5 minit. Okey, Dewi mempunyai gaji tetap bulanan 3,500. Pendapatan pasif, perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Walau bagaimanapun, pada bulan ini perbelanjaan tidak tetap Dewi meningkat sebanyak 90% akibat kecemasan. Hitung aliran tunai Dewi bagi bulan ini. Adakah Dewi bijaksana dalam menguruskan kewangannya? Beri justifikasi anda. Okey, so sekarang mula-mula kita kira dulu dia punya pendapatan dia berapa. Perbelanjaan dia berapa. Okey, bulan ini pula perbelanjaan dia meningkat 90% akibat kecemasan. So berapa pula peningkatan perbelanjaan dia? Okey, so kita kira lah. Okey, 3,500. Pasif 600. So pendapatan dia 4,100. Perbelanjaan dia pula okey, 1,200 dan juga 500. Jadi lepas tu meningkat sebanyak 90%. Daratkan dengan 90%, darat dengan 500. Kenapa 500? Sebab pendapatan tetap. Perbelanjaan tidak tetap yang meningkat 90%. So kena tambah lagi 90% darat 500. So dapatlah perbelanjaan dia 2,150. Okey, hitung aliran tunai. Aliran tunai ialah pendapatan tolak perbelanjaan. Okey, so pendapatan tolak perbelanjaan awak akan dapat 4,100. Tolakkan dengan 2,150, ada baki lagi 1,950. Adakah Dewi bijaksana dalam menguruskan kewangannya? Jawapan dia, ya atau tidak? Ya. Kenapa ya? Berikan justifikasi anda. Ya. Okey, boleh diterima. Okey, ya bijaksana kerana wang perbelanjaan tidak tetapnya meningkat, aliran tunainya masih lagi positif. Okey, ayat yang awak tak letak yang ini pun tak apa 90%. Awak tak kata aliran tunai dia positif pun boleh. Okey, yang penting yang ada ya tu. Ya tu kena ada. Okey. So ini jawapan dia. Boleh teruskan? Kejap. Kejap, okey. Apa ni cikgu tulis ya bijaksana je boleh je. Kalau letak ya bijaksana tu satu markah je. Justifikasi tu kena ada. Oh, kena tulislah kerana walaupun bla 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 tu. Tak nak tulis yang kerana apa ni yang ada 9% tu tak nak tulis pun tak apa. Awal tulis aliran tunai positif pun boleh. Okey. Kena ada sebab lah. Okay. Sebab tu janji ada sebab je. Bagi sebab dia munasabah, kita terima markah. Okey cikgu. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, Encik Kamal dan isterinya ingin membeli sebuah rumah baru berharga 600,000 dalam masa 5 tahun. Selepas mereka berkahwin dengan wang pendahuluan sebanyak 60,000. Diberi jumlah pendapatan mereka berdua ialah 11,500 sebulan. Okey, dan jumlah pendapatan, jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap keluarga mereka 3,200 sebulan. Hitung simpanan bulanan yang perlu disimpan oleh Encik Kamal dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut. Adakah Encik Kamal bijaksana dari segi pembelian rumah baru tersebut? Berikan justifikasi anda.
Okey, kita tengok simpanan bulanan dia. Okey, itu yang dia minta. Okey, 600,000 tu harga rumah, kita tak kira, kita hanya kira yang wang pendahuluan dia. Okey, jumlah simpanan bahagi dengan bilangan bulanan itu adalah simpanan bulanan lah. Okey, 60,000 bahagi dengan 5 darab dengan 12. Kenapa darab dengan 5? Sebab 5 tahun. Okey, jadinya 1,000 sebulan. Dia kena capai 1,000 sebulan. Supaya dapat kumpul 60,000 tu lah dalam masa 5 tahun. Okey, peratus simpanan pendapatan kali dengan 100. Jumlah pendapatan ialah 11,500. Okey, 1,000% darab dengan 100 dapat 8.7%. Adakah Encik Kamal bijaksana? Ya, bijaksana. Okey, sebabnya jumlah yang perlu disimpan adalah kurang daripada 10% dan jumlah pembelanjaan keluarga mereka juga tidak terlalu tinggi berbanding pendapatan. Okey, alasan apa-apa saja boleh diterima. Yang penting ya atau tidak. Okey dah? Ada soalan tanya? Dah siap? Dah. Okey, bahagian B pula. Hitung nilai T, U dan V. Dia boleh kira berapa? Berapakah baki pendapatan? T ialah baki pendapatan. U ialah jumlah perbelanjaan tidak tetap bulanan. V pendapatan lebihan. Okey, cuba kira. Dah dapat kira T berapa? 4,300. Okey, tengok tak jawapan dia? 4,300. Okey, U? Berapakah nilai U jumlah pembelanjaan tidak tetap? RM1,250. Kita tengok. 2,100, salah kira. Okey. Okey, sekarang kira V pula. Okey, berapakah nilai V?
Siapa dapat V? Ke ada dekat mesej Ada dekat mesej. Okay, T betul 8,700 Awak tambah ke? Pendapatan lebihan kita kena tolak. 2,150. Sama yang macam perancangan tidak tetap. Okay, kita cek jawapan dia. Okay, pendapatan lebihan. Maksudnya jumlah pendapatan, bagi pendapatan T tolak dengan U tolak dengan 2,250. Okay, so sepatutnya awak akan dapat negatif 100. Okay, aliran tunai negatif. Okay, ini sepatutnya. Pendapatan lebihan ialah jumlah baki pendapatan tolak perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap. So, dapatlah nilai V. Okay. So, negatif 100. Soalan seterusnya apa? Hitung aliran tunai Cik Sarah. Tentukan sama ada Cik Sarah kewangannya dengan cekap atau tidak cekap. So, kita dapat tadi nilai dia kita dapat negatif 100 kan. So, aliran tunai dia adalah aliran tunai negatif. Okay. Awak je aliran tunai negatif. So, bila aliran tunai negatif, dia cekap ke tak cekap? Tak. Okay. So, dia adalah tidak cekap. Okay. Justifikasi apa-apa boleh. So, kita boleh buat je kerana perbelanjaan melebihi pendapatan. Pun boleh. Okay. Selesai soalan. Ada lagi ke soalan lagi? Okay. So, ini kita kira yang last lah ni. Okay, so ini dah last. Lepas ni dah masuk matrik. Oh, ada lagi? Okay, soalan C. Habiskan soalan C dulu. Cik Sarah bercadang membeli sebidang tanah lot dengan harga RM36,000 dalam tempoh 3 tahun. Hitung simpanan bulanan beliau dan berikan 2 cadangan penambahbaikan untuk beliau mencapai matlamat tersebut. Okay, mula-mula kita kena kira dulu berapa yang dia perlu simpan sebulan. Okay, kemudian bahagian mana yang kita boleh kurangkan lah kat sini. So, jadi kita kena kira lah. Tadi macam tadi, formula tadi, RM36,000 tadi tu, simpanan bulanan. Okay, jumlah simpanan bahagi dengan bilangan bulan. Okay, jumlah simpanan dia RM36,000. Bilangan bulan dia 3 kali 12. So, kita dapat RM1,000. Dia kena simpan RM1,000 sebulan. Okay, sekarang ni dia ada negatif 100. So, macam mana kita nak dapatkan lagi 1,100? Dari mana, kawasan mana kita boleh potong? Ataupun kita boleh tambah kat mana? Okay, itu so cadangan tu mana-mana je awak boleh buat apa cadangan. So, antara cadangan dia adalah okay, kurangkan perbelanjaan tidak tetap kerana ianya boleh dikawal ataupun tambah pendapatan pasif seperti kerja lebih masa atau kerja sampingan. Okay, ini antaranya lah. Awak nak buat yang lain pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau dia minta dua, yang pertama kurangkan, kemudian tambah macam mana. Okay, itu cara nak jawab lah soalan ni. Bila sudah beri justifikasi macam ini, satu kurangkan apa, satu lagi tambah macam mana, buat kerja sampingan. Jadi dia bolehlah nak beli tanah. Okay dah? Sudah? Sudah, cikgu. Okay. Okay, ni dah masuk form 5 punya. Okay, form 5 ni kita akan buat satu lagi kelas lah. Sebelum kita start exam mat, 1 hari. Awak nak buat bila? Selepas matrik ni semua adalah form 5 punya. Hari apa awak nak buat sebelum exam? Hari apa yang awak tak ada dampingan perita? Atau nak buat malam?
Ada siapa-siapa boleh bagi cadangan? Untuk form 5 punya ni, kita nak bincang bila? Ataupun awak nak bincang, nak buat sendiri? Saya bagi PowerPoint je, awak tengok sendiri. Yang mana satu? Saya dah main pada itu. Untuk hari ni sampai sini je kelas kita. Nak buat malam. Malam bila? Malam bila nak buat? Okay, buat exam 10, hari ni 5, so kita ada 6, 7, 8, 9. So tarikh mana awak nak? Isnin cikgu, 7 hari bulan. 7 hari bulan Malam tu. Atau malam. Boleh juga cikgu malam Isnin. Malam Isnin Kalau Selasa tu sejarah Selasa esoknya sejarah. So awak nak Isnin Hmm. Isnin malam Isnin malam 5J dengan 5I boleh Okay, so nanti saya bagi link lain lah. Pukul berapa nak start? 8.30. 8.30, okay, 8.30 sampai 10.30 Okay. Okay, so untuk form 5 kita bincang hari Isnin Isnin malam 8.30 hingga 10.30. Tak ada kelas waktu tu? Okay, kalau tak ada kelas, okey lah, kelas kita sampai hari ni sampai sini je. Okay, terima kasih yang hadir hari ni. Nanti maklumkan lainlah yang lain hari Isnin malam kita buat kelas lagi. Okay, kita sambung form 5. Yang belum ambil modul, ambil je kat Pondok Guard. Okay. Okay, terima kasih semua. Kita boleh bersurai. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Cikgu, Ya. kehadiran